Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Dama binti Ishak bernombor matrik A164640 dan adik kemudian saya yang kedua Siti Nur Aisyah binti Muhammad Rashid A165599 dan yang ketiga Muhammad Nur Fitri bin Azari A162678. Dan kami ingin membentangkan berkenaan artikel yang bertajuk Maqasid Syariah dalam Pelaksanaan Wakaf yang ditulis oleh Akram Laidin, Dr. Mekwo Mahmud, Dr. Muhammad Fuad Sawari. Pengertian wakaf. Wakaf berasal daripada perkataan Arab iaitu waqafa, bermaksud berhenti, menegah dan menahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Melayu, mewakafkan adalah memberikan harta atau tanah bagi keperluan agama. Menurut istilah pula dikatakan sebagai trust atau amanah dan ia bertujuan untuk menjaga kebajikan umum. Dan kesimpulan pengertian wakaf adalah sesuatu harta yang diamanahkan oleh seseorang atau kumpulan sebagai manfaat umum atau memindahkan hak milik peribadi menjadi hak milik sesuatu badan yang memberi manfaat kepada masyarakat umum. Hubungan di antara sedekah, infak dan wakaf. Dalam surah At-Taubah ayat 60, penggunaan sedekah dan sedaqat bermaksud zakat yang wajib yang diagihkan kepada 8 asnaf penerima zakat, dan zakat dia tidak disebut secara langsung sebagai infak maupun wakaf tetapi sebagai sedekah yang wajib. Wakaf juga dikatakan sebagai infak fi sabilillah dan wakaf adalah salah satu cara untuk menginfakkan harta yang kita ada yang dimiliki sepenuhnya dan mendapatkannya dengan cara yang halal. Wakaf adalah langkah terbaik bagi menginfakkan apa jua yang baik yang kita miliki demi merebutkan pahala yang banyak di sisi Allah. Pelaksanaan wakaf ada garis panduannya yang telah ditetapkan oleh syarak dan wakaf terdapat 4 rukun asasnya. Dan yang pertama, perlu ada orang yang memberi wakaf. Kedua, orang yang menerima wakaf. Ketiga, barang yang diwakafkan. Dan yang keempat, ikrar atau sirah wakaf. Dan semasa pelaksanaan akad wakaf, ada beberapa syarat yang perlu diikuti. Pertama, pemberi wakaf perlu melakukannya berdasarkan kehendaknya sendiri. Maksudnya dia perlu bukan secara paksaan tetapi perlu secara sukarela. Dan yang kedua, penerima wakaf perlu menyebut dengan jelas sama ada ke atas organisasi atau individu tertentu. Ketiga, wakaf yang ingin diserahkan adalah untuk selamanya. Dia tidak terikat kepada mana-mana tempoh tertentu. Dan seterusnya, barang yang diwakafkan perlu wujud pada masa yang hendak diserahkan. Seterusnya, ikrar wakaf disebut dengan jelas supaya kemudian hari tidak datang sebarang masalah. Dan oleh sebab itu, penyerahan pelaksanaan wakaf ini perlu dilakukan secara bertulis. Kemudian bahagian maqasid syariah. Syariat Islam diturunkan oleh Allah untuk memberikan kebaikan dan kemaslahatan kepada manusia. Objektif atau maqasid hukum Islam adalah untuk menjaga kepentingan dan keperluan manusia di dunia serta akhirat, dan maqasid syariah ini merupakan tujuan dan rahsia-rahsia yang telah ditetapkan Allah pada setiap hukum yang telah disyariatkan, iaitu untuk mencapai kebahagiaan individu dan masyarakat, memelihara undang-undang dan seterusnya untuk memakmurkan dunia sehingga mencapai tahap kesempurnaan, kebaikan, kemajuan dan ketamadunan yang tinggi. Menurut Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Usul Asy-Syariah berkata, selain untuk memelihara kemaslahatan atau kepentingan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia, ia juga bertujuan untuk memelihara kepentingan manusia selepas kematian mereka. Ini membuktikan bahawa kedatangan Islam merupakan rahmat kepada manusia sekalian alam, sebagaimana firman Allah, kami tiada mengutuskan engkau ya Muhammad melainkan menjadi rahmat untuk semesta alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Seterusnya ada kupasan daripada ulama fiqh berkata tentang intipati kepentingan manusia dan masyarakat yang dijamin oleh syariah Islam. Ada 4. Pertama, jab al-masalih, iaitu untuk mencapai kepentingan di dalam kehidupan. Kedua, dar al-mafasid, untuk menolak kerosakan yang bakal timbul dalam masyarakat. Ketiga, sad al-zahar, untuk menyekat kepentingan buruk. Dan yang keempat, taghayyur al-zaman, iaitu mementingkan faktor peredaran zaman. Dalam maqasid syariah terdapat 3 bentuk maslahah. Pertama, daruriyah, iaitu perkara-perkara asasi atau utama. Kedua, hajiyah, iaitu keperluan biasa. Ketiga, tahsiniyah, iaitu keperluan tambahan. Pertama, masalah daruriyah. Masalah daruriyah ini adalah masalah asas, iaitu perkara yang utama, dan dia melibatkan pemeliharaan 5 perkara, iaitu pertama, akal. Kedua, kehormatan. Ketiga, agama. Keempat, jiwa. Dan yang kelima, harta. Dan sesuatu yang dikira yang wajib, asas atau utama dalam kehidupan manusia, dan jika salah satu tidak dipenuhi akan menyebabkan hidup dunia tak dapat berjalan dengan sempurna dan berlaku kebinasaan. Masalah hajiyah, ia melibatkan semua yang diperlukan oleh manusia untuk mewujudkan kemudahan dan kelapangan dalam menjalankan tugas dalam kehidupan, dan ianya tidak sampai tahap keperluan asasi yang boleh menyebabkan kebinasaan hidup, tetapi diperlukan untuk mengelakkan kesusahan hidup di dalam masyarakat.
Dan yang ketiga, maslahah tahsiniyah. Ia sesuatu yang menjadikan taraf kehidupan mempunyai nilai akhlak dan berpeketi mulia. Jika tiada perkara tahsiniyah, kehidupan masih boleh diteruskan dan ia diperlukan bagi menjamin kelancaran hidup manusia dalam masyarakat. Dan secara kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa wakaf dikategorikan dalam konsep pemeliharaan al-mal atau harta yang dikira salah satu daripada perkara daruriah. Dan dia dirumuskan bahawa betapa perlunya umat bangun menunaikan amanah kifayah untuk memelihara, menjaga dan mengurus alam. Dan konsep hifz al-mal iaitu pemeliharaan harta ini perlu dibina berasaskan tasawur semesta Islam. Dan ada yang menegaskan segala sumber, fungsi dan faedah ekonomi asalnya untuk dimiliki serta dimajukan dan dinikmati oleh semua. Nas-nas syarak sama ada Al-Quran maupun As-Sunnah membuktikan wakaf adalah sesuatu yang disyariatkan. Nas-nas ini menyeru supaya memberikan infak dan bantuan bagi memenuhi keperluan anggota masyarakat yang daif. Kedudukan wakaf dalam Islam sama seperti zakat yang memindahkan sebahagian daripada kekayaan masyarakat kepada mereka yang memerlukan. Apa yang membezakan zakat dengan wakaf ialah zakat adalah suatu amalan yang diwajibkan dan apa yang disumbangkan itu tidak akan kekal, di mana sumbangannya akan digunakan dalam bentuk hangus. Wakaf pula adalah amalan yang digalakkan. Sumbangannya berbentuk kekal dan akan dilaburkan untuk kegunaan masa hadapan. Kewajipan membelanjakan harta kepada yang memerlukan adalah berdasarkan prinsip anggota masyarakat perlu membantu saudaranya yang memerlukan. Sifat bakhil dan kedekut tanpa mempedulikan rasa susah sehingga tiada simpati akan kesepitan hidup orang lain amat dicela oleh Islam. Ibn Khaldun pernah menyebut, hidup bermasyarakat adalah satu keperluan. Para hukumah sering mengungkapkan dengan ungkapan manusia secara tabiinya perlu bermasyarakat, iaitu ia perlu berkumpul di sesuatu tempat. Ini kerana Allah telah menjadikan manusia di mana mereka tidak mampu hidup tanpa makanan. Lalu Allah menunjukkan kepadanya cara untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkannya, mereka perlu tolong menolong. Secara konklusinya, wakaf amat penting dalam memenuhi kekurangan dalam masyarakat di samping menjamin kesinambungan syiar Islam. Untuk memahami maksud ataupun objektif disyariatkan wakaf, kita perlu merujuk kembali kepada definisinya. Wakaf sering didefinisikan oleh kebanyakan ulama fiqh sebagai memegang modal dan memanfaatkan keuntungannya. Ini menjelaskan kepada kita bahawa wakaf adalah pemberian harta secara sukarela untuk digunakan oleh masyarakat ataupun orang ramai. Wakaf adalah satu ibadat yang disyariatkan sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Islam menetapkan sedekah atau jariah kepada beberapa peringkat seperti wajibnya zakat dan juga sunatnya wakaf. Wakaf yang dilakukan oleh seorang membuktikan kecintaannya kepada kebaikan dan kemanusiaan secara umum. Islam menggalakkan wakaf sehingga ganjarannya adalah istimewa, iaitu mendapat ganjaran berterusan walaupun selepas kematian. Maksud disyariatkan wakaf adalah untuk kebaikan Islam. Dalam arti kata lain, apa jua yang membawa kebaikan kepada manusia, sama ada orang Islam maupun bukan Islam, bahkan untuk kebaikan haiwan dan alam sekitar juga termasuk dalam kategori wakaf. Keperluan masyarakat yang akan menentukan ke arah mana wakaf ini akan disalurkan. Wakaf berperanan untuk memelihara tuntutan daruriah, iaitu 5 maqasid syariah, iaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Begitu juga, ia bertugas untuk memelihara hajiah dan juga tahsiniyah. Wakaf pada asalnya adalah amalan yang sunat dan ditentukan. Namun, amalan ini akan bertukar kepada wajib sekiranya tiada siapa dalam masyarakat tersebut melaksanakan amalan ini. Ini adalah untuk memenuhi keperluan daruriah. Dan bahagian yang seterusnya, ciri-ciri wakaf dan maksud di sebaliknya. Ciri-ciri wakaf dan maksud sebaliknya, yang pertama adalah konsep pemisahan antara hak pemilikan dan hak atau faedah penggunaan. Okey, baiklah. Bagi kebanyakan ulama mengatakan amalan wakaf akan menyebabkan kuasa pemilikan harta dari tuannya akan terhapus terhadap harta tersebut. Jadi, pewakaf yang telah mewakafkan hartanya tidak boleh lagi untuk memiliki harta yang telah diwakafkan dengan apa cara sekalipun, kecuali hanya sebagai pengurus harta wakaf. Dan wakaf secara prinsipnya adalah satu kontrak yang berkekalan, dan di mana secara majazinya harta wakaf ini adalah milik Allah dan sebagai satu entiti baru yang mempunyai hak dan tanggungan yang sama seperti manusia biasa. Dan wakaf juga merupakan amalan yang mesti dilaksanakan tanpa sebarang syarat atau pilihan, iaitu khiyar, sama ada pemilik harta wakaf itu hendak meneruskan atau membatalkan. Jadi oleh sebab tu, selepas pewakaf mengisytiharkan hartanya untuk diwakafkan, dia tidak boleh membuat penarikan semula dan dia perlu dilaksanakan segera tanpa bertangguh. Ciri-ciri yang kedua adalah wakaf adalah satu sedekah yang berterusan. Dia bukan sahaja membolehkan pewakaf mendapat ganjaran yang berterusan, tetapi pihak yang menerima wakaf juga akan mendapat faedah yang berterusan.
pihak yang bergantung kepada harta wakaf, contohnya seperti institusi-institusi kritikal seperti pusat-pusat pendidikan, dia boleh mengatur perancangan kewangan dengan berkesan untuk jangka panjang. Dan ciri yang ketiga, penggunaan harta wakaf mestilah digunakan untuk kebajikan dan perkara-perkara yang diharuskan syarak. Kerana jika maksud wakaf disyariatkan adalah demi kebaikan manusia, maka wakaf hanya boleh dilakukan jika amalan tersebut adalah sah di sisi syarak dan akan membolehkan tuannya mendapat ganjaran yang berterusan. Para ulama fiqh ada menyatakan syarat utama satu wakaf itu sah ianya adalah untuk tujuan kebaikan, dan oleh sebab itu tidak diwajibkan untuk menentukan golongan yang mendapat manfaat daripada wakaf. Cukup memadai baginya untuk menyebut saya wakafkan harta ini kerana Allah, walaupun tidak menyebut tujuan wakaf tersebut. Dan yang seterusnya, bahagian maqasid sebagai landasan menentukan hukum-hukum wakaf. Penentuan hukum-hukum wakaf berdasarkan maqasid syariah. Berlakunya penentuan hukum adalah pertama disebabkan kemunculan istilah-istilah baru berkaitan wakaf yang dianggap sebagai wakaf sementara. Terdapat dua, pertama adalah umrah dan yang kedua adalah rukbah. Umrah bermaksud pemberian satu harta kepada seseorang selagi mana penerimanya masih hidup, dan jika penerima tersebut meninggal, harta tersebut akan dikembalikan kepada pemberi atau pewaris. Dan rukbah pula pemberian suatu harta kepada seseorang. Jika penerimanya meninggal terlebih dahulu, harta akan dikembalikan semula kepada pemberi, dan jika pemberi meninggal terlebih dahulu, harta tersebut akan kekal menjadi milik penerima. Dan kedua, muncul berbagai kategori baru berkaitan wakaf, iaitu dari segi jenis harta yang diwakafkan atau dari segi tujuan. Jenis harta yang diwakafkan berbeza-beza mengikut tujuan seseorang pewakaf serta mengikut keperluan semasa. Dan kategori wakaf terdapat 3 kategori. Pertama, wakaf umum, iaitu untuk semua golongan masyarakat, dan kedua adalah wakaf khusus. Dia adalah untuk golongan tertentu seperti keluarga, individu dan yang berkepentingan seperti jiran-jiran dan lain-lain. Wakaf khusus ini juga dikenali sebagai wakaf ahli atau wakaf zuri. Ketiga, wakaf bercampur, mewakafkan sebahagian untuk ahli keluarga dan sebagainya diwakafkan untuk masyarakat umum. Dan nama lain bagi wakaf bercampur ini adalah wakaf mustarak. Seterusnya, isu-isu yang dibahaskan berkaitan wakaf. Pertama, menentukan prioriti dalam wakaf, iaitu membolehkan wakaf dibelanjakan di dalam sektor umum yang prihatin kepada keperluan masyarakat berdasarkan keperluan seperti keperluan jihad menentang musuh, penjajah dan perampas, membantu masa perang, gempa bumi, gunung berapi dan sebagainya. Yang kedua ialah pengurusan dan pengawasaliaan wakaf, iaitu pengurusan yang menepati maksud wakaf, sentiasa berhati-hati dan bersikap amanah, sentiasa mendapatkan nasihat dan panduan daripada pakar yang berkenaan. Seterusnya ialah wakaf itu sendiri secara prinsipnya adalah pelaburan. Sebagai contoh, untuk membolehkan wakaf ditukar ganti, mazhab Hambali hanya mensyaratkan wujudnya hajat atau keperluan penukaran tersebut, sedangkan mazhab Hanafi mensyaratkan 6 syarat. Antara lain, harta asal yang wakafkan tidak dapat dimanfaatkan dan ia adalah diganti dengan hartanah bukan wang ringgit. Yang ketiga ialah melaburkan harta wakaf. Menurut hadis, iaitu kalau kamu mahu, engkau boleh memegang asalnya sebagai modal dan sedekahkan hasilnya. Oleh itu, zakat diwajibkan kerana harta yang tidak dilaburkan akan membolehkan kehilangan modal pokok melalui zakat yang dikeluarkan setiap tahun. Dan akhir sekali ialah wakaf bukan Islam. Wakaf bukan Islam melibatkan isu pewakaf dan bukan Islam. Di samping itu, wakaf ditujukan kepada bukan Islam. Wakaf yang bersifat umum seperti hospital, sekolah, rumah orang tua dan seumpama dengannya boleh dimanfaatkan bukan sahaja oleh orang Islam, tetapi orang bukan Islam, dan ia tidak bertentangan dengan maqasid syariah. Akhir sekali, kesimpulan berkaitan tajuk maqasid syariah dalam pelaksanaan wakaf. Antaranya adalah pelaksanaan wakaf ini umumnya akan menggalakkan kebaikan dan membuat kebajikan, dan wakaf harus dikembangkan lagi bagi menjamin keberkesanannya dan supaya maksad atau objektif pensyariatannya tercapai, dan isu-isu hukum dalam wakaf dapat diselesaikan dengan kita dapat memahami maqasid syariah di dalam pensyariatannya.